الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tuan-tuan sidang jemaah hadir, hendaklah kita semua berdiam diri, jangan bercakap-cakap ketika khatib sedang membaca khutbah, kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika wal imam yaktub yaumal jumu'ah ansib faqad lawat." Rawahu Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillahil qail ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita memperoleh keberkatan dan keridaan serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sempena dengan sambutan hari ulang tahun BVR atau SPRM ke-54 yang disambut pada 1 Oktober setiap tahun, mimbar pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Kerana Rasuah Tergadai Maruah dan Agama. Sidang jemaah yang berbahagia, kekayaan dan kemewahan hidup adalah alat perhiasan kepada nafsu manusia. Tersalah langkah, manusia akan menjadi hamba harta dan nafsu, bukannya hamba kepada Allah. Mereka akan diserang berbagai jenis penyakit dan wabak berbahaya, malah sanggup menipu, mengkhianati amanah, menghalang kebenaran dan memakan harta haram sepanjang hayat. Rasuah merupakan satu gejala sosial yang diwarisi hampir dalam setiap masyarakat sejak daripada mula peradaban. Ia merupakan suatu amalan yang universal tanpa batasan sempadan, negara, bangsa, kaum atau adat. Antara punca-punca kenapa amalan rasuah boleh berlaku adalah disebabkan sifat tamak halaba, integriti rendah, kelemahan takbir urus, kelemahan dalam penguasaan dan tarikan untuk mencapai kekayaan dan kesenangan dengan cepat dan mudah melalui jawatan dan kuasa yang dimiliki. Wabak ini amat sukar dibendung kerana ia terselindung dan dibayangi oleh tangan-tangan yang licik, kadangkala berstatus tinggi, bertopengkan pangkat dan rupa, tetapi berhati kotor dan jahat. Rasuah juga dipanggil dengan nama-nama yang lain seperti duit kopi, wang ekstra, duit hun dan lain-lain lagi. Wabak ini telah merentasi sejarah, zaman dan sepadang geografi dengan begitu pantas sekali. Tidak kira bila dan di mana, ia tetap dikenali sebagai simbol pengkhianatan, kepribadian yang buruk dan hina kerana rela menggadai maruah agama, bangsa, negara serta umat demi wang ringgit dan kepuasan diri yang tidak bertepi. Firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Baqarah ayat 188 yang dibacakan di awal khutbah sebentar tadi membawa maksud, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Muslimin sidang jemaah yang berbahagia, Ibnu Qasam dalam kitab sirahnya pernah meriwayatkan bahawa Utbah bin Rabi'ah, seorang tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat Quraisy, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menawarkan harta yang boleh menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling kaya di kalangan mereka. Beliau juga menawarkan jawatan ketua yang berkedudukan paling tinggi atau wanita-wanita cantik. Sekiranya itulah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inginkan dalam perjuangan agama baru yang dibawanya.
Nabi Muhammad dengan tenang tetapi tegas menolak segala tawaran yang tidak bermaruah itu, kerana bukanlah itu yang diperjuangkannya. Rasuah juga adalah sebagai amalan tradisi bagi bangsa-bangsa Yahudi, di mana mereka sering menggunakan kebatilan, kedustaan serta mengamalkan rasuah. Ini telah diperjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suh. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid 'anhum wa in tu'rid 'anhum falan yadurruka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Shadaqallahul azim. Surah Al-Maidah ayat 42. Mafhumnya, mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta, sangat suka memakan segala yang haram, rasuah dan sebagainya. Oleh itu, kalau mereka datang kepadamu, maka hukumlah di antara mereka dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah, atau berpalinglah dari mereka. Dan kalau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan dapat membahagiakanmu sedikit pun. Dan jika engkau menghukum, maka hukumlah di antara mereka dengan adil, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Sidang jemaah sekalian, justru itu tugas dan tanggungjawab ibu bapa dalam institusi kekeluargaan adalah penting untuk mendidik dan menyemai nilai-nilai moral dan etika kepada anak-anak mereka sejak dilahirkan. Ini sepatutnya menjadi antara tugas asas dan hakiki setiap ibu bapa dan penjaga. Dalam pada itu, ibu bapa juga dijadikan role model atau suri teladan oleh anak sepanjang dalam proses pembesaran dan pembelajaran anak. Ibu bapa perlu menjaga dan memelihara nilai integriti dalam diri mereka terlebih dahulu. Proses mendidik anak kita untuk membenci rasuah dan memahami elemen integriti ini perlu dimulakan secara bersistematik bermula dari rumah lagi. Mutakhir ini kisah penyelewengan dan salah guna kuasa juga dilihat semakin menjadi-jadi dalam kalangan anggota masyarakat kita. Buktinya sudah pun ada, di mana kita dikejutkan dengan beberapa kes rasuah dan salah guna kuasa membabitkan bapa dan anak serta suami dan isteri. Sidang jemaah sekalian, antara keburukan jenayah rasuah ini ialah: pertama, terhakisnya nilai keadilan apabila sumber-sumber ekonomi seperti tender-tender dimonopoli oleh sekelompok pihak yang mampu memberikan sogokan yang paling lumayan, tetapi tidak mampu menunaikan tanggungjawab dan tidak mampu memberikan kualiti yang baik dalam melaksanakan tugas. Kedua, masyarakat akan hilang hormat dan akan hilang kepercayaan kepada individu atau institusi-institusi yang terlibat dengan rasuah. Ketiga, sistem pentadbiran negara tidak akan berfungsi dengan sepatutnya kerana wujud saluran-saluran lain yang boleh mengubah sistem itu. Keempat, dari segi hukuman, orang yang bersalah kerana melanggar undang-undang tetapi memiliki kekayaan seolah-olah menjadi kebal kerana boleh menggunakan kuasa wang untuk melepaskan dirinya dari dikenakan hukuman. Kelima, hilangnya amanah di dalam sesuatu urusan kerana mereka bukan lagi bekerja sebagai satu amanah, tetapi kerana manfaat yang boleh diraih dengan jawatan yang dimiliki. Menurut perangkaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, sejak dari Januari hingga Ogos 2021, jumlah tangkapan kes melibatkan rasuah di seluruh Malaysia pada tahun ini adalah sebanyak 660 orang berbanding 535 orang pada tahun lepas. Dari jumlah ini, penjawat awam yang ditangkap adalah seramai 331 orang dan orang awam pula seramai 329 orang. Data statistik untuk negeri Kedah sahaja sehingga kini mencatatkan sebanyak 72 tangkapan yang telah dibuat. Dari jumlah ini seramai 38 orang penjawat awam dan selebihnya iaitu 34 orang awam telah ditangkap.
Sidang jemaah yang dihormati sekalian, jika kita perhatikan, di antara faktor utama yang menyebabkan berlakunya jenayah rasuah ini adalah faktor ketamakan individu dan kerakusan nafsu yang melulu. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "La'ana Rasulullah rasyiya wal murtasyiya fil hukmi." Artinya, Rasulullah SAW telah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah dalam penetapan keputusan, pemerintahan, pentadbiran ataupun kehakiman. Riwayat Al-Tirmizi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita jauhi amalan jenayah rasuah demi menjaga agama, maruah bangsa dan negara. Janganlah menggadaikannya dengan harga dan nilai yang terlalu murah melalui amalan yang tidak bertamadun ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Suratul Ahzab ayat 70-71. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat, benar dalam segala perkara, supaya Ia memberi taufik dengan menjayakan amal-amalan kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-munqidhi min ad-dalalati wal jahalati ila nuril haqqi wal iman wal huda. وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين.
اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان Nabardali Shah wa wali ahdihi duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Nabardali Shah ibn Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah Allahumma wafiqhum lis-sadad wa aslih bihimul ibad wal bilad waj'al at-taqwa lahum khayra zad innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimus shalah